Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema keselamatan dalam unit keselamatan di rumah. Dan fokus kita pada hari ini ialah bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ialah peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang berada di sekeliling kita. Perumpamaan menggunakan perkataan bagai, laksana, seperti dan ibarat. Ini adalah petikan bergambar yang diambil daripada buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 halaman 45. Baik, tajuknya Tumbuhan Berbahaya. Baik, pada petikan ini mempunyai 4 perenggan. Ini perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Setiap perenggan ini diberikan perumpamaan. Baik, jika murid-murid dapat rujuk pada buku teks, perumpamaan tu telah diwarnakan dengan warna biru. Ya, baik. Kita baca dulu perenggan yang pertama. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Baik, pada perenggan yang pertama, kita diberikan perumpamaan seperti katak di bawah tempurung. Apa maksud seperti katak di bawah tempurung? Ya, murid-murid, seperti katak di bawah tempurung bermaksud orang yang cetek pengetahuannya. Nabila ni, dia tak naklah jadi orang yang cetek pengetahuan. Sebab itulah dia sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Baik, kita teruskan pada perenggan yang kedua. Okey, pada perenggan yang kedua, kita tak diberikan cerita yang lengkap, tapi kita diberikan 2 perkataan. Nabila pantas. 1 perumpamaan, iaitu seperti lipas kudung dan beberapa frasa. Sama juga dengan perenggan yang ketiga dan yang keempat. Kita tidak diberikan cerita yang lengkap. Jadi, tugas kita nak melengkapkan perenggan-perenggan ini. Baik, sebelum kita melengkapkan perenggan-perenggan ini, kita lihat dulu apakah maksud-maksud yang terdapat, apakah maksud-maksud perumpamaan yang terdapat dalam petikan ini. Baik, kita lihat pada perenggan yang kedua. Seperti lipas kudung. Ini perumpamaan seperti lipas kudung. Apa maksud perumpamaan seperti lipas kudung? Ya, murid-murid, seperti lipas kudung bermaksud bergerak atau membuat sesuatu kerja dengan pantas. Kalau murid-murid dapat lihat, kalau kita nampak lipas kan, lipas tu kalau lipas yang tak berkaki, bukan tak berkaki, lebih kurang macam itulah, dia tak berkaki ataupun kalau kita nampak lipas pun dia akan laju-laju je, bergerak dengan pantas kan, nak lari daripada kita kan. Jadi itulah maksudnya, bergerak atau membuat sesuatu kerja dengan pantas. Baik. Perenggan yang ketiga, kita diberi perumpamaan seperti cacing kepanasan.
Cacing ni bila kepanasan dia akan macam tak boleh duduk diam kan. Jadi apa maksud seperti cacing kepanasan ni? Ya, maksudnya gelisah. Tak boleh duduk diam. Dia rasa gelisah. Okey. Okey, baik. Seterusnya, pada perenggan keempat, kita diberikan 2 perumpamaan. Baik. Seperti melepaskan batok di tangga. Apa seperti melepaskan batok di tangga ni? Bukan batok tu. Yang awak batuk tu bukan. Tapi batok ni merupakan alat untuk cedok air dalam tempayan. Zaman dulu-dulu orang pakai tempayan. Dia letak dekat pintu rumah. Dia letak dekat depan pintu rumah, dekat luar kan, dekat tangga. Jadi bila nak masuk ke dalam rumah, kita kena cuci dulu kaki kita menggunakan batok tu lah. Jadi yang dikatakan seperti melepaskan batok di tangga ni, bila seseorang tu dia menggunakan pencedok air tu, batok tu, tapi dia tak letak semula dekat tempayan tu. Dia cuma letak dekat tangga dan dia terus masuk. Maksudnya apa tu? Apa maksud seperti melepaskan batok di tangga? Ya, maksudnya melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Sepatutnya dia kena letak baliklah benda tu dekat, dia kena letak balik batok tu dekat atas tempayan. Tapi dia tak letak atas tempayan. Dia cuma letak atas tangga dan dia terus naik. Baik. Seterusnya, bagai aur dengan tebing. Apa tu aur? Apa itu tebing? Kenapa kita sebut bagai aur dengan tebing? Baik, murid-murid. Aur tu merupakan satu tumbuhan, sejenis tumbuhan. Dia macam buluh, tumbuhan yang sekarang kita panggil buluh. Macam itulah. Aur ni dia berada dekat tebing sungai biasanya. Jadi aur ni dia bertindak untuk memegang tebing tu supaya tebing tu tak dihakis dengan air sungai yang deras tu. Jadi aur ni dia pegang tebing. Jadi tebing ni pula dia menjadi tapak kepada aur. Jadi maksudnya apa bagai aur dengan tebing ni? Maksudnya tolong-menolong di antara satu sama lain. Tolong-menolong di antara satu sama lain. Maksudnya aur menolong tebing untuk mengelakkan tebing tu dihakis oleh air sungai yang deras. Manakala tebing pula membantu aur untuk aur ni hidup. Sebab kalau tak ada tebing, macam mana aur tu nak hidup kan? Okey, jadi inilah perumpamaan yang dimaksudkan. Baik, tumbuhan berbahaya. Ini merupakan cerita lengkap perenggan yang pertama tadi. Ya, Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Baik, ini perenggan yang pertama yang diberikan cerita yang lengkap. Baik, murid-murid, ini merupakan perenggan kedua yang tidak lengkap tadi. Okey, jadi kita nak melengkapkan perenggan ini. Baik, kita lihat dulu apakah perkataan yang diberikan. Perkataan, frasa dan perumpamaan yang diberikan. Baik, Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka
menjejaskan keselamatan keluarganya. Baik. Jadi dekat sini ada beberapa tempat kita boleh tambah perkataan. Kita cuba. Nabila, kita tambah perkataan berlari pantas. Nabila berlari pantas. Baik, kita tak perlu ada dash ni, kita buang. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung. Memberitahu ibunya. Okey, baik. Kita tambah perkataan untuk. Untuk memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Memberitahu ibunya, baik, kita tambah juga perkataan lain tentang bahaya getah pokok duit-duit. Jadi sampai dekat sini kita dah boleh noktah. Ya. Dah boleh noktah. Okey, cuba kita baca daripada awal. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Okey, baik. Kita teruskan. Dekat sini nak letak apa? Ibunya tidak menyangka. Baik. Kita boleh buang sempang tu. Kemudian tadi noktah kan? Jadi selepas noktah, huruf I tu, ibunya tu mesti ditukar dengan huruf besar lah. Ibunya tidak menyangka. Baik, kita boleh tambah dekat sini. Ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Jadi, lengkaplah perenggan yang kedua. Kita baca semula. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit menjejaskan keselamatan keluarganya. Baik, seperti lipas kudung. Nabila tu berlari pantas lah. Laju-laju dia lari sebab dia dah dapat maklumat tu. Yang ibunya pula suka menanam pokok duit-duit ni. Nampak ni. Jadi dia pun berlari cepat-cepat menuju ke ibunya untuk bagi tahu tentang maklumat yang baru diterima. Lengkaplah perenggan yang kedua. Kita teruskan pada perenggan yang ketiga. Baik, diberikan Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Memanggil suaminya membuang pokok duit-duit. Baik, kita cuba buat macam tadi. Kita tambah sikit-sikit. Yang ini kita boleh buang sebab dia boleh terus je. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Okey, kemudian dekat sini kita boleh tambah. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Okey, apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila. Baik, kita tambah ayat tu. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila. Betul tak? Okey. Kemudian, memanggil suaminya. Baik, kita boleh tambah ayat yang lain ya. Sebelum memanggil suaminya. Okey, kita tambah perkataan. Beliau segera. Kita tambah yang ni. Beliau segera memanggil suaminya. Untuk apa? Untuk membantunya membuang pokok duit-duit. Okey. Apa lagi kita boleh tambah? Okey, baik. Kita tambah. Beliau segera memanggil suaminya untuk membantunya membuang pokok duit-duit yang berada di kawasan rumah mereka. Dah boleh lengkap tu. Okey, cuba kita baca.
Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Yang cikgu cakap tadi tu, cacing kepanasan. Dia gelisah. Kan? Maksudnya gelisah tadi tu. Tak boleh duduk diam. Dia risaulah kan. Okey. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila. Beliau segera memanggil suaminya untuk membantunya membuang pokok duit-duit yang berada di kawasan rumah mereka. Dah siap perenggan yang ketiga. Kita teruskan dengan perenggan yang keempat. Baik, apa ya yang dia berikan? Bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batok di tangga. Bekerjasama bagai aur dengan tebing. Baik, sebelum bersungguh-sungguh ni kita boleh tambah ayat yang lain. Kita tambah ayat untuk melengkapkan perenggan ni. Siapa yang bersungguh-sungguh ni? Ya, Nabila. Ni tengok ni ada Nabila dan ibu bapanya. Okey, Nabila dan ibu bapanya berusaha menghapuskan semua pokok duit-duit bersungguh-sungguh. Bukan seperti melepaskan batok di tangga. Okey, dekat sini. Okey, di sini kita dah boleh noktah. Dah boleh berhentikan ayat tu. Noktah dan kita sambung. Sambung. Bekerjasama bagai aur dengan tebing. Baik, apa kita boleh buat? Okey, kita buang dulu sempang tu. Okey, baik. Kita boleh tambah mereka. Ya, mereka bekerjasama. Okey, mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing. Baik, kita boleh tambah lagi ni. Nak lengkapkan lagi ni. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing demi keselamatan mereka sekeluarga. Dah siap perenggan yang keempat. Cuba kita baca. Nabila dan ibu bapanya berusaha menghapuskan semua pokok duit-duit bersungguh-sungguh. Bukan seperti melepaskan batok di tangga. Dia buat kerja bersungguh-sungguh. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing. Maksudnya, dia saling tolong-menolong lah. Bekerjasama, saling tolong-menolong demi keselamatan mereka sekeluarga. Baik, dah pun lengkap perenggan yang keempat. Dengan itu, lengkaplah cerita kita yang bertajuk Tumbuhan Berbahaya. Oh ya, sebelum cikgu lupa, cikgu nak ingatkan bila murid-murid menulis setiap perenggan, masa perenggan pertama tadi, okey, tak apa. Perenggan yang kedua, ketiga dan perenggan yang keempat, bila nak memulakan ayat, kita mesti tulis ke dalam sedikit. Ya, pada perenggan yang pertama tadi tak perlu. Tapi perenggan kedua, ketiga dan keempat, kita perlu tulis ke dalam sedikit macam cikgu buat ni. Jadi cikgu lupa nak ingatkan waktu perenggan yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi nanti bila murid-murid nak tulis, tolong pastikan perenggan kedua, ketiga dan keempat, murid-murid tulis ke dalam sedikit ya. Semasa nak memulakan ayat tu. Baiklah, selesai tugas kita pada hari ini. Tugas apa? Melengkapkan, nak bercerita menggunakan perumpamaan. Jadi hari ini kita dah berjaya melengkapkan cerita dengan menggunakan perumpamaan yang diberikan. Okey. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.